Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, minta maaf kita baru test lagi Zoom punya apps . Yang ni apps yang kita baru langgan . Kira apps ni dekat berapa? 700-800 juga kan? 800 ringgit lah. Untuk maksimum boleh pergi dalam 300 partisipan . Tapi kita ikutkan 30 pun tak sampai yang basic kan. Tapi yang ni siap ada recording, mungkin ada features lain yang kita akan cuba nanti. Pasal kita tengah godak-godak sikit kan. Okay, minta maaf . Tak apa, kita start je dulu apa yang berapa orang yang ada ni, kita cuba je dulu. Mungkin akan datang nanti akan ramai lah. Sebelum tu kita baca dulu surah Al-Fatihah dan kita sedekahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan seterusnya, kepada seluruh umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, dan kepada yang bukan beragama Islam adalah bertafakkur sejenak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Apa khabar Segmen? Ya, khabar baik Hafiz. Hafiz, apa khabar pada hari ini? Sihat macam biasa. Okay, that's good ya. Alright. Ya, jadi pada hari ini ya, kita akan mulakan untuk fundamental. Oh, share screen macam tu. Jadi semua boleh tengok skrin ya? Okay ke? Okay, kita akan mulakan dulu dengan fundamental dan kita cuba terangkan apa yang terjadi semalam dan arah tuju market hari ini lah. Ya. Okey. Jadi dia punya tu message. Dia dekat situ kan. Kita kena tarik sini kot. Dah ada sini. Nanti dia boleh, kita boleh setting kat sini lah. Jadi semua boleh lihat tak skrin kita? You are screen view. Screen view apa yang nampak? Screen view ini. Okey, nampak tak skrin yang kita share ni, Product Factory. Kalau kita tengah setting buat sebelah dia yang message tu, chat. Chat. Base ni tu. Chat ni. Ini jangan besar sangat lah. Jangan besar. Ini jangan besar. Ini. Kecil kan? Kecil kan? Ni. Lagi. Kecil kan? Besar sangat. Kita ambil ke sini nanti dia hilang sebelah ni. Kita nak baca ni. Oh ni. Semua nampak ke skrin yang Forest Factory ni? Boleh bagi sedikit ni? Kalau nampak, sila beritahu. Sebab kita nak apa ni? Kita nak show skrin tu.
Nampak skrin tak? Nampak? Untuk Forest Factory bukan yang kita semua nampak Okey, great. Cubalah. Teruskan. Okey. Nampak okeylah. Alright. Teruskan. Terajak ke tepi. Kita tadi dah rekod kan? Rekod. Itu. Recording. Itu dia tulis pause kan? Okay. Okay, semalam ada banyak news yang berlangsung sampai ke pagi tadi pukul 2 dan 2.30 pagi Jadi ada yang dah dapat dia punya result iaitu Federal Fund Rate. Dia dapat result dia. Result dia maknanya dia tinggikan interest jadilah jadi dia forecast 3.25%, dia pun jadi 3.25%. Lepas tu yang FOMC memang lambat FOMC memang lambat. Mungkin hari ni baru dapat tahulah selepas news pukul pukul 10, 9 pukul 8.30 pukul 10 tak kuat kan. Pukul 8.30 lah. Ya, dia dalam minggu ni juga sebenarnya. Macam Hafiz kata tadi, kita ada ni kan, dia predict kan yang bahawa interest rate ni akan naik. Tapi apa yang kita dapat ialah memang betul lah, memang interest rate dia naik sebanyak 3.25% compare to dia punya previous punya interest rate iaitu 2.5 sebenarnya. Jadi kita ada lagi satu talk yang akan disebut kemungkinan di Friday ini walaupun kita tak ada dekat sini ataupun dekat Saturday. Sebab kalau Saturday ni walaupun macam tak ada selalunya Saturday ni macam cuti kan basically. Tapi apa yang berlaku ialah untuk Saturday ni kita akan tahu daripada Fed punya J Powell ni sebenarnya. Pada hari Khamis, Jumaat dan Sabtu ni penentu pergerakan market untuk minggu depan. Kalau kita rasa minggu ni dia dah habiskan dia punya corrective wave lah, contohlah dalam turunan pullback ke, arah besar dia memang buy Jadi kalau monthly dah habis korektif, maknanya kalau FOMC ni dia punya betul menyatakan USD week maka dia akan naik Dia akan naik. Sebab yang ni berita besar lah FOMC kan. Yang sekarang ni yang kecil-kecil menyatakan dia semua USD strong, dia tengah turun sekarang ni. Turun dia mungkin nak habiskan pullback. Kita pun tak tahu sampai mana pullback tu. Jadi kita berpandukan pada news untuk minggu ni lah. Okay alright. So macam itulah. Jadi seperti yang kita lihat di sini untuk hari Thursday ni untuk Federal Funds dah cakap dah. Lepas tu kalau kita dapat lihat kepada news-news yang lain di sini, kita tidak mempunyai banyak news kecuali 8.30 ini kita ada unemployment claims di mana dikatakan unemployment claims dia akan lebih banyak daripada apa yang sebelum ini. Tapi seperti yang kita dapat lihat yang previously ini semua adalah menurun maka ini adalah satu berita baik untuk US sebenarnya. Jadi dia fokus ramai yang masih ramai dapat kerja lah. Tapi sebenarnya dia nak dapatkan pengurangan tu lah. Mana dia nak naikkan dia punya mata wang tu dia fokus untuk job pengurangan. So maksud dia daripada apa yang kita lihat kat sini, sebab kita dah tahu dah kan daripada previously yang bahawa interest rate memang telah dinaikkan sebanyak 75 basis point. Traders menganggap yang bahawa basis point yang akan dinaikkan adalah 100 basis points Jadi kita sebenarnya masih melihat kepada interest rate sebagai satu penentu yang besar kepada apa yang akan berlaku dalam market. Jadi untuk hari ini
sebenarnya dia punya trend memang bearish. Saya masih berpegang kepada bearish lagi. Tapi kalau nak cakap untuk long term trend dan sebagainya, kita kena tunggulah untuk apa yang bakal untuk FOMC itu mengatakan. Kalau saya nak cek betul-betul, kalau saya nak lihat kepada dia punya related news dan sebagainya, kita boleh tengok ada beberapa news seperti yang kita boleh lihat, Putin and Powell pummel markets, gold jumps, yield curve inversions dan juga yang ni Federal Reserve hikes another 75 basis points So seperti yang kita boleh lihat di sini, kita boleh tahu yang bahawa Putin ni dia ada efek lah kepada pricing of gold lah sebenarnya Dan kita boleh lihat juga di sini yang bahawa Ukraine punya war tu kemungkinan akan jadi lebih teruk sebenarnya Jadi kita boleh melihat yang Putin sebenarnya ada plan untuk membesarkan militeri dia di bahagian sana di Ukraine sebenarnya. Jadi yang ni sebenarnya apa yang berlaku, perkara ini efek US dollar kerana apa yang berlaku ialah mereka ni sebenarnya diorang macam nak kata sebenarnya diorang nak sokong US dollar, diorang tak sukakan US dollar sebenarnya dalam transaction dan sebagainya. Diorang lebih sukakan kalau gold naik sebenarnya. Tapi apa yang akan berlaku sebab central bank tu memang banyak investor sebenarnya dia tak pentingkan sangat tentang ni. Tapi dia lebih pentingkan tentang apa yang central bank tu akan buat. Dan seperti yang kita tahu juga banyak central bank yang lain juga seperti Switzerland, Japan dan juga UK sebenarnya mereka ingin menaikkan interest rate mereka. Jadi sebab itulah kita orang ni masih berpegang kepada bearish. Okey, saya sebenarnya cuma ni saja saya nak bagi tahu. Saya tak ada banyak benda nak bagi tahu sebab ada banyak perkara yang kita kena lihat kalau siapa yang ikut daripada semalam, kita boleh tengok tentang dia punya existing home sales dia. Kita boleh tengok existing home sales dia lebih baik juga daripada yang sebelum ini. Jadi kalau kita tengok actual is better than forecast, is good for currency. Ini adalah satu penyebab juga kenapa US dollar naik untuk yang hari yang sebelumnya. Dan kita boleh tengok ini adalah juga leading indicator yang memang akan menentukan dia punya trend dia. Okey. Jadi saya nak pergi investing.com sebab saya nak tunjukkan ni. Ada apa-apa soalan sir? Tak ada. Alright. Saya nak bagi masa pada technical.com. XAU USD gold spot Saya nak bagi tahu apa fundamental faktor yang boleh yang boleh affectkan yang kita boleh lihat dekat sini semalam 21 745 apa yang jadi. Lepas tu kat sini ada sedikit kenaikan kemudian penurun, lepas tu dia naik balik. Dia macam melawan lah kan, macam melawan lah. Paling tinggi pun dia ada sampai kat sini lah 186 ataupun dekat 1700 lah. Itu pergerakan news yang itu baru yang news itu yang apa yang berjadual ni, schedule ni news. Schedule punya lah. Yang N tu news apa? Dia ada coincident. Dia ada campuran. N tu rasa coincident. Kita tengok N dia. N ni adalah campuran. Stock graded as dollar gains sebab kita tahu kan pasal kita ada FOMC semua kan. So jadi kita dah tahu dah dekat Forex Factory tu, jadi ada yang schedule. Jadi ada yang unschedule juga. Jadi apa yang berlaku ialah mereka cantumkan benda tu. Tengok macam contoh dia kata result dia apa gold week lah. Gold week lah. Kalau nak tahu fundamental factor, selalu boleh melihat kepada 2 atau 3 news kat sini sebab news kat sini memang kuat. Sebab news inilah sebenarnya yang affectkan market dekat sini yang gerakkan market For Forex Factory tu saya tengok sebab kenapa saya nak tahu apa high impact, apa medium impact dan apa low impact
Dan kalau kita pergi dekat ni related news juga, kita boleh tengok kita boleh tengok juga, kita boleh tahu apa yang berlaku sebenarnya. Tak ada masalah kalau kita nak tahu tentang trend dia. Tapi kalau you nak tengok dengan chart, you nak tengok news apa yang efek dan sebagainya, saya akan gunakan investing.com. Sebab saya lebih selesa lah. Sebab saya boleh tahu news apa kan yang efek dan sebagainya. Jadi seperti yang saya dapat lihat, last news ialah stock gravit kan. Jadi stock gravit ni dekat sini. Jadi makanya dua news ni kemungkinan yang akan efek the next market yang akan datang ni. 6 jam yang lepas kan, pukul 11. 3 jam dan 6 jam yang lepas. Jadi kalau 2, 3, 4, 5, 7, 8. Jadi kalau ada sebarang soalan sila tanya ya. Ya, sebab ni Syam, Kojek, ada soalan dia? ada apa soalan ke? Saya persilakan soalan ni. Syam tengah pusing-pusing dengan kamera. Saya lidah saya pun sakit sebenarnya. Ya. Tuan Syam, ada soalan tak? Ada soalan tak? Siapa-siapa kalau ada soalan tolong tanya jangan segan-segan semua sebab kita belajar Dan juga ini adalah satu cara lah yang senang lah untuk kita tahu apa fundamental factor dan bagaimana kita nak tahu trend dalam sehari tu. Jadi kalau kita tahu trend sehari tu dan juga kita tahu macam mana untuk dapatkan fundamental range, kita boleh kita boleh trade lah Nanti dalam range tersebut. Jadi dicampurkan dengan technical analysis sekali, sebab technical analysis sekali ni dia akan memberikan entry dan juga exit point sebenarnya. Jadi selagi kita trade menggunakan fundamental dan juga technical, makanya kita akan selamat lah. Gambar kita dah okey sikit. Okay, so kalau siapa tak ada soalan ke apa, saya akan teruskan ya, sebab saya nak bagi ruang pada technical nanti supaya kita boleh come straight to the point lah ya. Okay. Jadi seperti yang tadi tu, yang seperti saya cerita tu, pertama kita lihat kepada 2 ataupun 3 news kat sini. Sekarang saya akan buka news yang pertama sebab ini kemungkinan akan efek untuk market yang akan datang selepas ni. Okey. Jadi kita lihat sama-sama. Gold loses steam, copper sinks, further hawkish Fed boost dollar. Okey. Maksudnya gold ni ada penurunan, copper sink copper pun ada penurunan juga. Ya, further sebab apa? Okey, kita nak tahu sebab apa copper pun sink sebab dia punya Fed ni sebab Fed ni keluarkan untuk dia punya naikkan interest rate dia untuk 75 basis point. Okey. Kalau nak tahu lebih lanjut, kita boleh baca Okey. Kita boleh baca kenapa. Okey, after interest rate hike, hawkish message daripada Federal Reserve boosted dollar and weighted heavily on metal markets. Maksud dia apa yang berlaku kat sini, apa yang dia katakan ialah disebabkan Fed menaikkan interest rate, perkara ini telah efek kepada metal punya market juga, seperti copper, oil, silver dan sebagainya. Ya. Jadi kita tahu memang ada correlation kalau antara currency dan juga dengan metal sebenarnya. Selalunya kalau currency tu naik, dia nak berdagang pun, dia nak guna bahan mentah ke, nak guna apa-apa pun, dia bayar pakai USD pun. Yes, betul. Jadi kos jadi tinggi lah kan. Yes, betul. Pengeluaran pun boleh turun juga Betul. Betul. Yes, betul. Ya, cost of production memang sangat penting sebenarnya. Related dengan USD. USD. So, jadi kalau pricing dia USD ni turun, makanya mereka punya supply tu akan kurang. Ya, supply dia cost dia rendah macam USD weak kan. Kalau dia rendah maka dia dapat tingkatkan pengeluaran kan. Yes, betul. So macam itulah. So jadi kita boleh tengok spot gold pun jatuh, gold future pun jatuh dan sebagainya. Tapi saya nak beritahu something kadang-kadang kita akan lihat bahawa correlation tu tidak berlaku macam mana tahu. Contohnya kalau gold price naik, makanya US dollar pun akan naik. Ada kadang-kadangnya US dollar turun, gold pun akan turun juga. Ya, maksudnya dia punya impact dia tak berapa sangat dalam market sebenarnya. Kita akan ada situasi begitu Ya. Tapi kebanyakan daripada past history yang berlaku, kebanyakan mereka katakan bahawa kalau gold naik,
US dollar akan turun. Hmm. Kalau US dollar naik, gold akan turun. Ini adalah berdasarkan apa yang mereka lihat. Ya. Jadi kita ni sebenarnya sangat mementingkanlah apa yang Fed punya chair ni kan, Jerome Powell ni. Ya, kerana dia punya statement adalah sangat kuat untuk impactkan market. Ya. Jadi seperti yang kita boleh lihat, Powell comments push the dollar up for 1%, pressuring most metal prices. Silver dengan platinum pun jatuh juga. Okey. Seperti yang kita lihat. Jadi selalunya mereka kata gold ni adalah sebagai hedging untuk inflation kan. Masa dia macam macam fiat money tu dia takkan hilang value kan. Sebab dia hedge dengan ni. Tapi apa yang berlaku ialah currently lah disebabkan US dollar naik sangat. So, macam dia dah hilang status dia dah. Dah hilang repetition macam tu lah. Tapi itulah, ini apa yang dia kata lah kan sebenarnya lah. So ini adalah perkara yang sangat penting sebenarnya. Dan kita juga tahu, China adalah satu largest copper importer. Dia import copper banyak. Tapi apa yang berlaku ialah China pun ada weakening of economic growth disebabkan dia punya zero covid policy dia lah. Dan juga seperti yang kita boleh lihat kat sini, sentiment towards this, CEO Majordis warned that prices of red metal were set for short-term weakness due to rising inflation dengan supply chain disruption. Supply chain disruption ni untuk copper ni sebenarnya adalah disebabkan apa yang berlaku kat Chile tu, yang strike tu. Escondida. Tengok semalam pun kita ada benda ni dalam news. Hari ni pun kita ada benda ni dalam news. Maka ni kita dah tahu dah satu fundamental factor tu boleh affect tau. Dia boleh affect. Jadi maksud dia kalau nak baca news tu kan, kita kena relate kan apa yang berlaku semalam. Lepas tu kita akan tengok yang faktor yang sama yang akan ada dekat sini jugalah untuk hari ni. Jadi mereka sebenarnya buat strike ni sebenarnya sebab mereka nak naikkan copper punya price. Kalau mereka naikkan copper punya price, makanya dia akan membantu untuk gold naik. Ya, tapi disebabkan China ni adalah satu world largest importer, tapi dia sebab dia punya ekonomi dia weak, dia tak import, makanya gold pun akan jatuh lah. Ramai tengah berehat ni tak kerja kan. So itu yang jadi sebenarnya, itu sebab dia gold tu macam dia tak ada banyak dia tak ada banyak alasan yang kukuh untuk dia kuat. Kalau dia ada alasan yang kukuh untuk kuat, makanya dia akan kuat. Sebab untuk US dollar ni, mereka fokus atas interest rate mereka. Mereka punya US treasury yield mereka, iaitu mereka punya profit untuk dia orang punya treasury tu telah meningkat juga. Jadi makanya kita tahu yang banyak perkara yang tengah berlaku dalam US tu sebenarnya adalah kepada peningkatan mereka. Unemployment claims mereka tu juga bagus. Kan? CPI mereka sepatutnya menurun, tapi CPI mereka menaik. PPI mereka sepatutnya menurun, naik juga. So maksudnya kita tahu banyak benda yang yang menyokong kepada kekuatan US ekonomi. Ya. So begitulah kita tengoklah sebenarnya. Sebab tu tapi kita kena hati-hati Saya tak cakap kita jangan hati-hati sebab apa saja boleh berlaku. Sebab semalam ada satu news juga yang kata dia nak naikkan interest rate dia sampai 4%. Semalam dia ada kata satu news yang dia akan naikkan sebanyak 4%. Okey. Itu pun naik juga. Kan? Betul. Sebab semua yang betul turun. Betul. Sangat betul. Okey, so jadi jom kita tengok yang kedua ni gold notches Kita buka yang kedua. Tadi kita tengok gold loses steam, kita tengok lagi satu apa yang berlaku Okey, ni saya dah flow ni, saya dah nak habis dah sebab saya cuma nak terangkan ni je lah. Okey, well trade Kita dah banyak sekarang Ya. Semua ni betul pula conquer sebelum ni FPS. FPS sekarang well trade dah dekat banyak tempat Okay, so gold notches unlikely win as Fed again ratchets up rates. Okay, ini adalah 6 jam yang dulu. Jadi seperti yang kita lihat, dia masih fokus juga interest rate.
Dan kemudian kita tengok kepada central bank threatening more substantial rate high before the year is done sebelum tahun ni sebenarnya akan berakhir dia akan naikkan lagi. Jadi kita tengoklah apa yang jadi benchmark, settle up kan dan sebagainya. Kalau lah kan. Tengok tengok lagi. Okey, kita selalu cari apa fundamental factor dia sebenarnya. Kita tak perlu baca satu-satu sebenarnya. Cuma cari fundamental factor, apa yang boleh affect, apa yang boleh pengaruhkan gold market pada masa tu. Itu je. So sebenarnya kalau kita tahu daripada dia punya ni pun, title pun kita dah boleh tahu dah. Yang kat bawah dia kata apa? Mana? Yang mana? Yang bawah. Ni. US rate hikes Di atas. Mana ni? Okay. Oversold condition make gold vulnerable to fierce short covering if critical resistance zones are breached, said Dixit in Dixit. On the gold published on Wednesday, a sustained break above this zone puts 50-day exponential moving average of 1726 and the previous week's high of 1735 as a challenge. Okay. Oversold condition. Okay. Oversold condition ni adalah apabila dia dah banyak orang sell tau. Dia dah banyak orang sell. Macam contoh kita lihat pada RSI kan. Dia dah banyak orang sell. Jadi apa yang berlaku adalah bila banyak orang sell, maka dia buy boleh masuk. Ya, sebab kita dah berada dekat satu situasi ni di mana US dollar telah kuat untuk jangka masa yang betul-betul lama. Sebenarnya dulu kita buat satu capping di mana capping kita adalah 18. Oh, nampaknya saya hilang kot. Oh, dah balik dah. Okey. Dulu kita buat satu capping masa saya masih ingat dua minggu yang lepas Saya buat capping 18. Kemudian capping saya menurun sampai sekarang dah 17 dah. Dah. So maksud dia apa yang saya bagi tahu ialah gold ini adalah satu aset lah kan. Dia adalah something yang yang tangible, something yang kita boleh lihat. Makanya dia sebenarnya mempunyai value, ya. Dia sebenarnya mempunyai value, ya. So jadi kalau kita melihat kepada sini, dia kata kalau oversold condition itu berlaku, makanya apa yang akan berlaku ialah dia akan ada orang untuk buy, ya. Tapi ini dikatakan oleh Dixit, ya. A sustained break above the zone put 50-day exponential moving average of 1726 and the previous week's high of 1735 as a challenge. Maksud dia paling pun kemungkinan lah kalau dia nak juga dia akan turun dulu. Kemudian kalau dia nak naik balik dia mungkin akan ada ni sebagai halangan dia. Halangan dia adalah dekat 1735, ya. Tapi kita tengok balik. US rate hikes has some ways to go before the Fed considers a pause or reduction, with the likelihood of another 125 basis point being added before the end of this year. Maksud dia chairman naik lagi. Dia nak naik lagi. Bukan 100 125. 125. 1.25%. 1.25. Jadi daripada siapa? Daripada chairman of Jerome Powell. Yang ni kuat ni. Kalau Jerome Powell kata apa-apa, memang kuat. Yes. Ini adalah keyword dia lah. Ya, sekarang ni pun dah 3.25. Sekarang pun dah 3.25 daripada 2.5 kan. Yes. Dan dia bukan seorang tau. Dia bukan seorang saja. Central Bank kat UK, Switzerland. Ni news-news yang penting ni. Sebab kenapa Central Bank ni semua, mereka semua kadang-kadang berdagang kan. Diorang buat transaction. Apabila diorang buat import, export dan sebagainya kan. Jadi kalau mereka menaikkan interest rate mereka, makanya akan ada impact pada negara lain juga. Jadi orang lain mungkin kena keluarkan lebih banyak duit untuk beli produk dalam negara mereka. Jadi perkara ni sebenarnya semua bersangkut paut lah sebenarnya. Ya. Jadi kita ini adalah correlation dia lah. Jadi daripada apa yang kita lihat daripada news ini, ya, kita tahu yang bearish tu dia kuat lah, dia masih kuat lah. Tapi saya boleh kata something lah kalau kita lihat kat sini. Okay, saya akan suruh semua berhati-hati lah. Kerana
Kalau saya tengok hari ni okey, unemployment claims ni saya tak berapa risau sangat. Sebab saya tahu yang apa ni dia kemungkinan akan lebih rendah daripada apa yang kita lihat lah. Yang ni saya tak risau sangat. Apa yang saya risau ialah yang dekat Friday ni. Friday ni USD satu dekat ni. Friday lepas tu pukul 2. Sorry bukan Friday, Saturday pukul 2 ni yang saya risau ni. Sebab apa yang Fed Chair Powell ni akan cakap memang akan menentukan trend minggu depan. Sekarang ni kita dah tahu dah kita punya USD strong. Kemungkinan besar saya masih menganggap lah yang kalau macam contoh bila pukul 2 dia tak keluar jawapan dia dekat sini. Akhirnya kita tengok dia punya news lah. Kita tengok dia punya news, betul. Nanti news dia ada dekat investing.com. Investing.com. Ya. Okay. Kalau sini pun dia keluar tak? Boleh. Dia boleh keluar juga. Boleh juga. Tapi kena cari lah dia punya news dia. 5 minit lepas. Fundamental analysis pun boleh tengok apa news dia, macam contoh dia kata nak raise apa semua. Kena reload ke? Refresh ni 5 minit kan? Tukar. Tak, dia sama je. Oh dia sama follow je. Saya kan kena set Yang ni adalah latest ni news. Baru ni BOJ. Pun. Ni 8 minit ni boleh masuk ke? Ni tak berapa sangat lah. Saya rasa sebab ni adalah overall lah. Ya, ini adalah overall. Ini adalah overall. Ini adalah related dengan yang ni. metal. Ni related BOJ? Kan? BOJ ni dia Bank of Japan. Tapi kalau macam seperti yang kita baca tadi, dia masuk kat tadi. Dia masuk macam mana sebab daripada dia punya interest rate. Ni energy punya. Okey, macam ni lah. Sekejap saya tunjukkan. Metal. Okey, metal lah. Okey, so Hafiz ni nak tahu Okey, contohnya lah kan. Okey, macam tadi saya ada buat satu setting untuk apa fundamental Kita jangan pening-pening kepala tau. Benda ni bukan untuk pening kepala. Benda ni untuk kita senangkan kita punya trend tau. Okey. Kalau nak buat fundamental analysis, boleh tekan kat sini. Tekan fundamental analysis. Okey. Lepas tu tengok headline, story, last stories lah. Last stories, display item, tengoklah nak berapa lah. Sampai 20 pun tak apa. Tak ada masalah. Tapi 2 ke 3 pun cukup lah. Okey, sort by latest ke, hottest ke kan. Apply setting. Nampak tak? Okey, fundamental analysis. Okey, fundamental analysis yang akan keluar ni, ini adalah related dengan metal metal punya market. Ini adalah 8 minit lepas tu apa dia cakap? Kita tengok pergerakan market dia. Pergerakan market. Kalau baca dekat situ dia kata apa? Kita boleh, bila kita baca kita boleh tahu tak buy ataupun sell. Bila kita baca ni boleh tak kita tahu buy ke atau sell? Ini adalah apa tahu? Ini adalah untuk kita tahu direction market. Yalah. Boleh tahu tak? Boleh. Boleh juga, kita boleh tahu. Tapi seperti yang saya kata, siapa yang siapa yang lebih dengan Forex Factory boleh gunakan Forex Factory. Macam saya ni, saya suka guna investing.com. Ya. Sebab saya prefer investing.com kerana kalau saya pilih gold, dia akan keluar khas untuk gold. Itu sebab dia saya memilih investing.com. Kalau contohnya kita melihat kepada sini, dia akan combinekan semua. Kalau nak tengok correlation, boleh tengok kat sini, tak ada masalah. Tapi saya kalau pergi kat ni pun, kalau saya dah tahu apa fundamental factor kat sini pun, saya dah tahu dah apa trend. Sebab semalam saya buat prediction, macam contohnya saya kata bearish, benda tu memang berlaku bearish. Yang tadi yang saya tunjuk tadi yang macam coincident ke ataupun perubahan dalam waktu terdekat ke, satu batang candle, 2 batang candle ke, daripada news yang baru-baru masuk. Kan tadi ada news baru masuk 8 minit lepas kan. Okey, benda tu boleh gerak ke market tak? Mana? Yang 8 minit tadi. Baru 8 minit tu kan. Ini all while right, gold finds a bottom. Ini adalah fundamental analysis.
fundamental analysis boleh. Tapi kita kena tengoklah Daripada apa. membaca je boleh tak tahu lepas ni dia nak bergerak pergi mana. Boleh. Sebab kadang-kadang sebab dia ada wave kan, tiba-tiba dia naik, lepas tu tiba-tiba ada news tu, tiba-tiba baru time tu dia tukar wave daripada impulsif kepada korektif kan. Okey, pasal reversal, pasal pullback, pasal tu semua, itu semua kita kena gunakan technical analysis. Okey. Kenapa saya bagi tahu benda macam ni macam bantu ke tak ada? Dia boleh membantu. Macam saya bagi tahu, saya boleh mendapatkan trend daripada sini. Fundamental analysis untuk kita mendapatkan trend. Tapi kalau kita nak tahu entry ataupun kita nak tahu exit pun, kita kena gunakan technical analysis juga. Sebab kalau kita nak tengok contohnya macam dia ada reversal, dia ada pullback kan, dia ada apa semua. Benda tu semua macam fundamental analysis, dia macam mana, dia cuma ada supply dengan demand saja. Ya, cuma depend pada supply dan demand. Tapi apa yang berlaku pada satu-satu masa itu dalam candlestick tersebut, kita tak boleh nak betul-betul jangkakan. Okey, yang ni saya nak fahamkan satu benda sebenarnya, kalau boleh gabungkan. Maksud saya bila ada news macam ni, dia jadi macam ni. Kat sini. Oh, dia ada dekat belakang. Dia ada dekat sebelah sini pula. Okey, contoh tadi 8 minit punya kan. Okey, contoh dia macam ni. Contohlah kita ada buat ataupun 1 jam punya candlestick kan. Ini saya nak cuba fahamkan sama-sama ni. Anda kata macam contoh dia ada buat penurunan. Lepas tu dia ada kenaikan sebab dia wave turun naik turunan. Jadi ada orang dia ada tempat-tempat yang dia akan tandakan berlakunya dia punya reversal. Macam contoh dia dah tahu ini adalah sell contoh tapi dia ada reversal. Reversal tu maksud dia ada buat pattern sama ada A, B, C ataupun dia ada buat 1, 2, 3, 4, 5 contoh. Tapi bila dia reverse tu kita nak tahu sama ada dia sampai sini ataupun sini. Jadi sebab dia ada 2 tempat. Jadi kalau kebiasaannya tanpa bantuan apa-apa ke, kita mengharap je dia boleh pergi sini minimal. Kadang-kadang dia tembus. Kenapa dia tembus? Dia boleh pergi sini. Saya rasa macam news tu dia boleh bantu pergi lebih jauh. Maksud dia tak pergi sini. Biasa pergi sini dia terus turun bawah. Tapi bila ada news yang macam tadi, cerita macam benda-benda kecil-kecil yang dia masuk tadi, mungkin dia membantu benda tu, reversal tu pergi lebih jauh sampai maximum reversal. Itu yang saya nak tahu benda tu. Memang dia ada reversal tu daripada supply demand ke daripada penyalisa teknikal punya tempat. Tapi yang membantu tu sama ada dia sampai sini ataupun sampai sini. Okey, yang tu saya nak beritahu something Contohnya seperti yang kita tahu setiap candle ni dia ada cerita dia sendiri Okey. So kalau kita lihat pada sini, contohnya kalau technical analysis kata yang bahawa reversal dia akan berlaku di sini dan reversal dia akan berlaku di sini. Betul tak? Okey. So apa yang berlaku kalau kita tahu dia punya akan turun, dia takkan selalu ikut tau dan dia akan turun. Makanya dia akan ada kenaikan sedikit dan kemudian akan turun. Kalau kita nak tahu betul-betul apa yang berlaku pada masa tu, kita kena tahu yang market ni dia adalah volatile
Dan kita tahu yang kita tak boleh jangkakan apa yang berlaku pada masa tu. Tapi saya faham apa Sir Hafiz nak katakan ni. Sir Hafiz ni nak tanya macam reversal tu yang berlaku tu ataupun pullback yang berlaku, apa yang berlaku pada masa tu? Betul tak? Dia macam dia boleh pergi berapa jauh? Berapa jauh dia boleh pergi? Ya. Contoh lah. Yang macam ni sebelum Ya. kita bagi tahu kan. Contoh H4. H4 lah. Okey. Kita dah tandakan dia punya H4 punya zone dekat bawah ni. Okey, contoh ini yang cerita sebelum ni. News besar bila dia tak ada news besar, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan turun naik. Bila ada news besar yang menyatakan USD strong, daripada tempat tertinggi tu dia boleh turun sampai ke bawah. Maksud dia untuk sampai ke bawah ni yang membantu dia news yang besar. Faham tak? News yang besar membantu dia sampai bawah. Sebab bawah ni mungkin ada liquidity dekat long term high liquidity punya map kan. Jadi kalau yang tempat yang kecil-kecil ni yang saya tanya tadi tu, dia nak pergi ke pullback yang tempat kecil ni, boleh ke dia dibantu oleh news-news yang macam yang tadi? News yang macam ni. Ini bukan news besar lah, ini yang macam ura-ura lah. Sebab dia ura-ura pun dia bergerak sikit kan. Jadi kalau ura-ura tu tadi 8 minit yang lepas kan. 8 minit yang lepas katakan cuba tengok bawah. Okey, yang ni 15 minit, katakan dia dekat sini ura-ura tu. Katakan ura-ura tu kata USD tu gold tu drop ke apa kan. Mungkin yang next ni dia mungkin terus dia sampai sini je maksimum. Maksudnya dia sampai sini je maksimum. Dia terus turun balik. Sebab adanya news tu dia membuatkan benda tu terhenti kat sini. Dia tak pergi atas. Okey. Yang tu saya tahu. Itulah yang saya bagi tahu sebenarnya. Macam Sir ni betul-betul nak tahu. Okey, contohnya macam ada news tu yang nak pergi kat sana tu, kita nak tahu apa news tu yang akan bawa kita pergi sana dan kemudian dia terhenti kat sana. Okey. Daripada ni wait. Let me speak. Okey. Daripada apa ni yang kita boleh tengok ni sebenarnya, kita tidak boleh menjangkakan. Bukan saya maksud saya bukan nak jangkakan news tu boleh pergi sini. Saya nak tahu news tu arah dia tu, arah kecil maksud dia. Arah kecil bila kita baca news tu menyatakan USD strong ataupun weak pada waktu tu je. Iyalah. Betul lah. Boleh tahu waktu tu saja. Waktu tu saja. Okey. Waktu tu saja kalau kita nak tahu, okey. Untuk waktu tu saja saya sebenarnya nak kata betul, kita tak boleh nak jangkakan. Macam kalau kita baca di news yang besar, kita boleh jangkakan. News yang besar kita boleh jangkakan. Macam contoh Westin.com ni contoh macam ni kan. Okey macam ni dia dah bagi tahu contoh USD ni dia dah bagi tahu. Ni tak ada apa. Ni 3. Okey contoh macam ni lah kan. USD strong. Waktu tu kita tahu pukul tu 10:30 malam. Jadi bila keluar news ni, dia keluar dia punya benda ni. Jadi benda ni dah tertulis kan USD strong kan. Sebab dia data kan. Jadi kita dapat tahu benda tu gold nanti dia akan turun. Cuma dia nak turun tu dia mungkin ambil masa sikit. Mungkin dia naik dulu ke kan. Tapi bila news yang kecil tu dalam pergerakan menaik tu tiba-tiba ada news kata gold tu boleh drop. Mungkin juga dia boleh hentikan kenaikan tu time tu. Jadi macam coincident saya nak tahu cara baca dia tu. Baca dia nak tahu dia ada cukuplah ada macam you tahulah apa news lah. Apa news kat sebelah sana kan. Dia boleh hentikan tak boleh hentikan pergerakan. Kan sekali tiba naik. Tiba-tiba masuk news
news boleh stopkan. Stopkan benda tu, lepas tu dia turunkan. Lepas dia turunkan tu, lepas tu dia akan ada news yang besar lagi untuk dia ikut tu. Okey. Dia untuk sementara. Untuk sementara tu, untuk yang kecil tu. Okey. Untuk yang sementara tu, untuk yang kecil tu, sebenarnya kalau nak cakap betul kan, dia kita kena tengok. Okey, kalau ni kita tengok kepada latest news, okey, kita boleh lihat kepada latest news apa yang berlaku, ya. Tapi kalau kita nak menjangkakan berapa dia boleh sampai, kita tak boleh bagi tahu betul-betul. Kenapa tahu? Sebab kalau contohnya ini adalah probability saja. Ya. Sebab kalau kita lihat, contohnya kalau kita guna Fibonacci pun ataupun pivot point couple, itu adalah keberangkalian. Jadi kalau macam benda tu rasa macam susah nak jangka dia turun ataupun dia naik kan. Maksudnya kalau yang apa yang boleh saya faham sekarang, yang kita boleh buat cumanya bila ada news macam ni, dia keluar je macam ni, makanya kalau kita ada buy ke ada sell ke, lebih baik kita take profit dulu lah, bagi senang. Betul tak? Sebab kita tak boleh nak jangka. Sebab bila ada benda-benda macam ni, dia boleh mengubah arah ataupun dia boleh stop. Elok macam contohlah, sebab ada orang perasan tu, saya pun perasan. TP dekat boleh nampak kan tangan. TP okey, tak boleh nampak tangan, kita tengok sini lah. Okey, contoh. TP dekat sini. Tapi dia tak sampai. Mungkin ada benda news yang macam tadi, dia tak sampai. Tiba-tiba news tu kata USD strong lah. Kita tak tahu dia kata strong. Sebab kita mungkin tak pandai baca ke, mungkin dia punya tu lambat ke kan. Cuma dia ada bagi tahu 5 minit lepas ada news. Kalau kita nampak awal, 1 minit lepas nampak news. Sebab kalau kita selalu tengok, seminit-seminit kita tengok kan. Jadi kita boleh jangka benda tu akan ada perubahan harga. Bila kita dah contohlah kita buy daripada sini, dia naik, tiba-tiba ada news. Saya, kalau macam saya, tahu benda tu kita tak boleh nak jangka, kita TP je lah. Tak perlulah kita TP sampai sini, sampai yang kita nak. Ni yang kita nak. Tapi secara ni market tak bagi kita. Market bagi sampai sini. CP je. Itu ada apa Cikgu Ben kata. Alah sikit je, tekan je lah TP manual. Tak payahlah nak tunggu TP auto kan. Bila kita tak tahu benda tu sebenarnya ada impact, benda tu boleh buat penurunan balik. Bila dia buat penurunan balik, kita rugi. Lebih baik kita TP je kat sini, untung sikit pun dapatlah juga daripada dia floating balik. Kan? Yang tu yang saya nak cuba kaji. Kita sama-sama buat something kan. Kita boleh faham sikit pergerakan market tu. Kenapa TP tak sampai? Mungkin ada news time tu yang kita tak perasan. Sebab memang banyak benda-benda tu terjadi. Dia nak sampai dekat sini. Maksudnya yang ni orang panggil dulu apa? Zone ni ada zone, swap zone. Satu lagi dekat sini. Tapi yang standardnya orang akan ambil yang paling hampirnya dekat sini. Jadi benda tu jauh. Tak sampai. Terus dia turun balik. Jadi kalau macam sini pun dia dah ambil untung pun dia dah kira banyak juga. Kalau contohlah dia dapat entry daripada sini kan, contoh kan. Ataupun kalau dekat tamping kecil sini mungkin dah sampai tempat dia entry. Tamping kecil lah. Mungkin tamping kecil dia ada something. Contoh macam ni. Ini adalah dominant break. Tamping kecil kan. Ini dominant break. Satu candle yang besar dimatikan oleh lebih daripada 3 candle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu ni pullback. Yang ni dia boleh untung. Dia boleh ambil untung. Sampai sini. Kalau dia tunggu pullback, maknanya dia ambil daripada sini sampai sini dia ada dalam 64 pip. Betul tak? Tapi disebabkan dia tak ambil kira news kan. Time ni mungkin ada news ke, dia buat turun balik, tak sampai dia punya target dia. Target ni mungkin ni adalah kawasan liquidity. Tapi tak sampai kawasan liquidity. Sama juga, pernah tak perhatikan ada long term high liquidity, dia nak sampai, dia naik balik. Dia nak sampai, dia naik balik. Perasan tak? Jadi sebenarnya tu sebenarnya saya nak cuba
Dia nak sidik. tahu apa yang Kenapa jadi lah. pergerakan dia jadi macam tu? Mungkin ada sebab news-news yang kecil-kecil tu dia membantu. Contohlah kan, macam dulu pun saya Yang pernah ni dah beritahu buat, sekali. ni dah boleh buat kerugian ni, lebih baik ambil je TP kat sini. Dulu saya pernah beritahu something ni. Contohnya lah kalau kita nak pergi kan ke satu tempat kan. Macam daripada contohlah kita nak pergi Selangor ke Perak kan, contohnya kan. Kita pergi Selangor ke Perak ni kita ada satu timing. Kita tahu kat mana kita nak sampai. Kita tahu jangka masa kita nak sampai. Tapi tiba-tiba tu dekat middle tu ada accident lah. Tiba-tiba kena berhenti kata apa? Dekat tempat rehat lah, apalah. Benda-benda macam ni adalah sesuatu yang kita tak boleh tahu. Okey. Ya, Tapi itu betul. Tapi dengar dulu Okey. Tapi okey, seperti yang kita dapat lihat, yang kalau kita tahu daripada latest news tu kan. Latest news tu, apa saja news yang kita ada pada masa tu yang masuk contohnya macam 5 minit ke apa ke, kita boleh lihat kepada news tersebut. Kalau kita lihat kepada news tersebut, kalau news itu related dengan kita punya apa ni, untuk contohnya kalau kita trade gold, dia related, makanya dia ada efek. Dia ada efek. Tapi perkara tu kalau kita nak jangkakan sebelum dia berlaku, itu adalah perkara yang maksud saya tadi bila ada news ni masa tu dia dah keluar 1 minute ago. Yang tu lebih baik kita stop awal. Kalau 1 minute ago maksudnya mungkin kita dapat kurangkan kita punya kerugian sikit ataupun tinggikan kita punya keuntungan sebab kita dah tahu kita boleh stop awal. Sama juga macam contoh kita pergi satu tempat. Dan kita tahu benda-benda yang kita lalui itu kita boleh kurangkan dia punya coincident dia. Macam contohnya kita lihat kepada weather forecast ke kan, macam coincident kita pergi satu tempat, kita akan patah balik. Kenapa? Sebab mungkin kita terlajak isi minyak, stesen minyak. Jadi benda tu coincident yang jenis macam tu kita boleh kawal. Maksudnya kita isi minyak awal-awal. Kalau macam contoh kita terpaksa berhenti sebab sakit perut, kita boleh kurangkan benda tu. Jadi jangan makan benda-benda pedas masa dalam perjalanan. Betul. Jadi benda-benda macam tu, kereta rosak, kita boleh kurangkan. Jadi bagi saya untuk mengurangkan benda macam tu, jadi kita kena tengok lagi satu. News yang kecil-kecil macam tu, kita kena belajar macam mana dia boleh buat impact. Maksudnya kita nak kurangkan kita punya tu. Risk management. Kita nak kurang daripada membaca news-news yang kecil tu. Dia memang ada rintangan. Macam contoh tadi Mr. Gemit cakap, kita tak boleh nak tahu, tak boleh nak jangkakan benda tu berubah arah pun, berubah arah ataupun tidak. Tapi kita boleh buat something. Maksudnya kita stop. Apa yang kita buat masa tu kita stop. Kita ambil profit dulu ke apa semua dan kita tunggu apa yang berlaku lepas tu. Dia jadi apa? Dia ada arah baru ke, ada macam price action yang baru kan, arah baru ke. Jadi kita dapat selamatkan kita punya entry lah. Itu yang saya cuba nak katakan lah. Sebenarnya saya faham benda yang betul juga, tapi selepas awak terangkan tu, macam kita kena apa ni lah, macam saya katalah, benda ni adalah probability. Jadi kalau kita tak boleh halang, lebih baik kita berjaga-jaga. Tapi untuk saya ni, macam saya tengoklah, macam sehari tu kan, contohnya lah kalau you nak pergi dekat Perak tu, apa pun jadi dalam between tu, you tetap akan sampai kan. Apa yang saya buat ialah macam tu. Itu itu kalau macam contoh orang dalam kategori trader swing ataupun intraday. Tapi kalau dalam kategori scalping, dia kena ambil tahu benda-benda yang kecil-kecil macam ni. Sebab saya lebih kepada fundamental kan. Jadi saya banyak fokus kepada apa yang untuk jangka masa yang lama, jangka masa panjang, swing ataupun intraday lah kan. Sebab kita nak tahu arah dia betul dia cukup. Betul tak? Macam pakai waist confirm nampak. Tapi dia pusing-pusing sikit. Tapi kalau kita tak nak pusing-pusing, kita kena pandai guna waist. Kita kena pandai belek sebab dia kadang-kadang ada 2-3 jalan yang dia bagi. Nak pilih ni ke pilih ni. You nak cepat,
boleh. You mungkin ambil jalan kampung. Tapi jalan kampung dia apa tu jalan dia Jalan dia tak berapa stabil dan tak sebagainya. stabil ke, gelap ke apa kan. Jadi kalau you tak nak jalan macam tu, you jadi lambat supaya masuk highway time tu jam. Dia sebab tu kita kena menggunakanlah technical, kita kena gunakan fundamental, dan juga kita kena gunakan backbook map. Ada kepentingan tu technical tu sebenarnya. Jadi ikutkan semua ada kelebihan dan ada kekurangan. Tapi gabungan menjadikan benda tu lebih kuat dia punya win rate dia. Jadi macam contoh yang tadi saya cerita kan, benda tu ada hubung kait dengan book map. Dan walaupun saya tak ada tunjuk sangat book map Okey, macam contoh dekat sebenarnya contohlah kalau dekat sini ni adalah long term high liquidity. Contoh dekat sini ada sebelum ni ada harga yang banyak dekat sini tau. Ada sebelum ni saya ingat 666 ni tak silap ada 100 lebih ke 200 macam tu. Jadi apabila dia nak turun kepada tempat yang ni long term high liquidity ni, dia ada halangan dia. Halangan dia lah. Jadi halangan tu kemungkinan besar dia adalah dalam bentuk news-news yang kita jarang tengok. Sebab news ni kadang-kadang setengah jam, kadang 1 jam, kadang dia cepat keluar kan. Sebenarnya kalau kita nak tahu betul-betul, kita kena tengok apa yang schedule tu. Sebenarnya yang schedule tu arah besar lah kan. Yang schedule tu memang arah besar. Tapi itu yang seperti saya katakan, leading indicator tu dah cukup kuat dah sebenarnya. Sebab dia boleh bagi impact selama 6 ke 12 bulan. Itu pun short term dah cukup kuat dah. Kalau kita tengok long term pun, dia boleh daripada 12 ke 24 bulan. Maksud dia, kalau dia nak sampai sana, apa yang berlaku dalam tengah-tengah tu, kan macam mana pun dia akan follow kepada apa yang leading indicator tu buat. So maksud dia memang betul saya Hafiz kata yang kita kena tengok atas apa yang berlaku. Kalau ini berdasarkan kepada trading style lah. Trading style. Ini berdasarkan kepada trading style lah. Scalper ke atau you swing lah. Bagi saya tak risau. Sebab saya tahu kalau saya nak sell, saya tahu untuk satu hari tu pasti akan sell. Makanya kalau saya bagi fundamental range tu akan sampai. Kalau tak sampai pun dia is on the way. Kalau scalping ni biasa kalau scalping dia menggunakan lot yang besar. Dan bila lot besar dia tak boleh nak tanggung floating dalam pip yang banyak. Jadi dia kena betul-betul perfect. Perfect. Dia buat kena gabung baru dia dapat satu entry level yang bagus. Kadang ada yang buat dia punya SL goal pun kadang-kadang 10 pip ke 30 pip. 10 pip pun ada. Kan? Jadi dia memang nak pakai yang Chun punya setup lah. Jadi Chun punya setup ni banyak benda yang kena belajar. Termasuklah news kecil. Selain daripada news besar. Kalau news besar saja dah memadai kalau kita jadi seorang intraday ataupun swing trader. Tapi modal dia kena besar lah. Dan keuntungan dia kena kecilkan sikit lah. Tak boleh nak untung 100% dalam satu hari kan. Untuk scalping kan lebih baik guna technical. Untuk scalping lebih baik guna technical. Tapi kalau ada fundamental, dia boleh tahu apa dia punya trend lah. Rasa boleh juga. Macam contoh kalau fundamental mengatakan goal tu strong sell, makanya cari sell dia. Naik je sell, naik je sell, naik je cari sell. Macam tu je lah. Macam tu je lah yang boleh. Yang boleh lah. Dia tak boleh hantam dua-dua buy sell. Sebab kalau kita ikut trend, jadi kita boleh tahu floating tu dah akan datang balik tempat yang asal. Macam saya pun trade intraday juga sebab saya pakai VWAP zone. Saya tak pakai VWAP line. VWAP line scalping, VWAP zone intraday. Macam ni adalah VWAP line. Apa yang naik dia akan turun, apa turun dia akan naik. Bila dia dah ambil yang order ni dia akan naik balik dekat line yang ni. Tapi dalam satu hari dia akan keluar masuk, dia akan langgar line ni banyak kali dan line ni sentiasa berubah dia ikut trend. Kalau trend tu menurun maknanya yang lain ni dia lebih cenderung kepada menurun.
Yang sekarang ni kalau kita tengok dia straight yang macam ni dalam 1 hour ni lebih kurang macam scalping lah. Dia scalping, dia sideways. Dia turun naik. Okey, range hari ni? Range saya masih berpegang kepada range sebelum ni. Ya, sebelum ni. Oh. Saya belum sampai lagi. Yalah, sebabnya satu, kenapa range tu tak berubah dan kita masih lagi berada di tempat yang sama. Jangan saya biasa ambil yang 4 jam. Kita masih lagi dekat sini, tak pecah lagi. Dan yang paling atas kita masih lagi dekat range yang ni. Oh. Ini yang bagus ni ambil H4 lah, paling kurang lah kan. Tapi kalau dia rapat ambil daily lah. Macam ni dah boleh ambil daily bawah ni sebab dia adalah rapat. Macam ni kan. Ni pun kena ambil daily yang belah sini, jauh. Jadi saya tak malas juga nak ambil jauh, saya ambil dekat. Jadi ni yang paling bawah. Dalam kluster yang ni kita boleh panggil kluster besar lah. Yang ni adalah dia punya support yang paling jauh. Yang paling bawah lah. Shadow, body to shadow, H4. Ni body to shadow, H4. Jadi tengok dia main cucuk-cucuk dia. Betul tak? Cucuk atas, cucuk bawah. Cucuk atas, cucuk bawah. Jadi dia masih lagi dalam keadaan sideways dan tengok mana dia pecah. Pecah bawah ataupun pecah atas. Ini adalah range yang untuk daily lah. Besar punya lah. Kalau ikut range ni minima pun dia boleh pergi dalam 280. Kalau sampai hujung ke hujung dalam 300 lah. Dia range, dia kalau macam ni dia berada dalam range goal 300. 300. Dia 300 kalau ikutkan 200 ke 400 lah kalau ada news. Sekarang ni dah jarang nak pergi 500 ke macam tu, jarang lah. Dia dalam range yang tu je. Jadi kalau kita tahu range dekat mana kita buy ataupun sell, kita boleh target kita punya plotting tu berapa. Dan kita boleh buat layering ikut kita punya modal lah. Melainkan kalau kita dalam kategori full margin memang tak sesuai. Full margin elok ambil yang scalping lah. Okey, kalau untuk hari ni ini adalah H4 punya, ini adalah TP maksimum untuk hari ni bagi yang buy, yang sell-nya sekarang ni memang dah sampai kat bawah. Jadi kalau ada dapat entry buy, makanya boleh cari TP di belah atas lah. Tapi sebelum sampai di belah atas TP yang atas ni, dia ada TP-TP kecil. TP-TP kecil dia mungkin dekat sini satu dah sampai pagi tadi, dia turun dan dia naik dekat sini. Kalau nak nampak lebih jelas, H1 lah. H1, maknanya yang saya buat tu, ni adalah TP-TP je. Yang ni kalau kita ambil entry buy, TP je dekat sini. Lepas tu sini pun ada ni, mungkin significant support resistance boleh ambil. Boleh juga. Tapi kalau scalping pun boleh target-target yang macam ni. Kita ambil dekat zone-zone yang macam ni. Dan maksimum adalah sampai atas ni lah. Kalau yang sekarang ni pakai shadow ni paling minimal lah. Maksima ada yang dalam kotak ni. Biasa orang ambil TP minimal untuk mencari entry sell, baru dia ambil daripada shadow. Dia akan cari entry bukan terus entry. Dan kalau kita tengok hari ni kita ambil 1 jam punya high dan low pukul 6 pagi. Maknanya yang ni. Jadi sekarang harga buat penurunan. Okey, hati-hati. Kalau ni dah berakhir, maknanya TP dia dekat area sini balik. Ni TP1, ni mungkin TP2. Dia mungkin boleh lajak. Jadi yang selamat adalah di area sini nombor 1 lah. Biasa yang selamat tu adalah TP1. Ini dia nak, kalau dia cuba masuk balik di template yang kecil nanti, cuba cari entry buy, masuk balik dalam ni. Ini ada dalam 1 pip.
Cuma kita nak tahu pengakhiran dia nak turun sampai mana. Satu, kalau macam 1 jam ni adalah penurunan dan ini adalah engulfing. Kita tengok sama ada dia yang ni dia pecah bawah tak. Kalau dia pecah maksudnya dah fail lah, engulfing fail lah. Kalau dia buat lagi satu panjang, maksudnya dia akan jadi harami bearish. Harami bearish, dan yang ni nanti boleh juga kita pakai untuk re-entry sell. Tapi perhatikan dulu yang ni sama ada dia pecah ataupun tidak, engulfing yang ni. Maknanya dekat sini ada lagi satu tempat yang kita kena tengok, jangan dia break. Level bawah ini dah bermaksud ini adalah support yang baru. Ini support yang baru. Ini support yang baru, ini resistance juga. Jadi kita tengok dia pecah bawah ataupun dia pecah atas. Nak buy, jangan dia pecah bawah. Kalau dia pecah bawah nanti dia turun lagi. Okey, kalau nak sell, kena tunggu lah pecah bawah. Tapi kalau kita tengok dekat sini, bila ada shadow macam ni bermaksud rejection. Rejection ni, kalau kita tak tahu dia adalah rejection dan kita nak tahu macam mana dia, adakah dia memecahkan support atau resistance, kita boleh tengok di timing kecil. Kalau macam ni adalah color merah. Yang kecil-kecil ni adalah sebenarnya ada color lain, iaitu color hijau juga. Jadi kalau ni adalah time frame 1 jam, cuba tengok kat time frame yang ni. Okey, jap. Kita senang cerita, kita ambil dulu yang ni. Sebab kita nak tengok apakah yang berlaku dekat shadow ni kan. Jadi kalau kita tengok dekat setengah jam, tak nampak, tetap shadow. 15 minit. Tadi shadow kan? Kita nampak tak apa yang berlaku? Kalau sampai sini dia baru jadi dominant break. Jadi lambat. Pergi lagi time frame lagi kecil. Pasal kadang-kadang saya entry start daripada time frame 1 minit pun ada. Jadi kalau dekat sini baru nampak. Sebab ini tadi adalah shadow. Shadow lepas tu dia naik, dia pecah. Di time frame yang paling kecil maksudnya dia ada break something. Kalau dekat sini dia break, maknanya dia jadi dominant break. Dominant break bermaksud satu candle yang besar dimatikan, candle yang menurun dimatikan oleh lebih daripada 3 candle. Lebih daripada 3 candle. Yang ni dia buat pullback dan ni dia buat kenaikan balik. Jadi kalau lagi kecil pun boleh tengok. Ini. Lagi kecil maksud dia bukan buat dominant break, dia memecahkan SNR terdekat. Okey, ini adalah yang paling bawah. Ini adalah SNR yang terdekat. Ini ada resisten yang terdekat. Maksudnya dia berjaya memecahkan 1, 2, 3 resisten. Okey, 3 resisten dipecahkan. Tapi kalau nak entry daripada sini pun boleh. Sebab dia berada di dalam zone yang kita menunggu untuk mencari peluang buy, boleh entry. Tapi kalau yang kuat punya, dia ada pecah satu resisten, ada yang pecah 2 resisten, ada juga yang tunggu sampai pecah 3 resisten. Makanya dia kalau ada time frame yang lagi kecil, contoh 30 saat ke, dia membentuk pecahnya cluster atau pecahnya market structure. Dia dah buat satu market structure baru. Kalau dekat sini, ini contoh yang ni adalah dia punya low. Yang ni yang sebelum dia. Maknanya ini adalah low, yang ni adalah lower high. Betul Ni adalah lower high, ni adalah lower low. Ni lower low. Maknanya dia memecahkan lower high yang ni. Mana yang berjaya pecahkan lower high yang ni? Yang berjaya pecahkan ni. Maknanya dia dah membentuk satu high yang baru. Daripada low, dia membuat satu high. Bila ada satu high, pecahkan yang ni, makanya dia akan buat pullback. Pullback itu adalah
higher low. Ini higher low. Jadi higher low biasanya dia akan buat 50% retracement. Jadi kalau kita ukur, ini adalah 50% retracement. Ya. Ada nampak 50 kan? Ini adalah 50% retracement. Minima 50%. Maksima dia akan masuk dalam zon ni. 3.60. Maknanya lebih kurang dalam 50 ke 75% penurunan. Ada dalam zon ni adalah zon yang terbaik untuk re-entry, buy ataupun market structure daripada high membuat high low. High low tempat entry. Jadi gunakan yang ni untuk entry. Dan dia punya minima lah kalau kita buat BE dekat sini lah contoh lah. BE, jangan BE dekat sangat sebab yang ni dia turun lagi nanti. Sebab dia buat lagi low daripada sini nanti lagi susah. Tapi yang selamatnya sebenarnya adalah paling bawah lah. Paling bawah. Okay, ini adalah market structure. Market structure. Jadi bila kita dapat benda ni, dah dapat kan, dan kita punya SL kita tak banyak sebab ini adalah time frame 1 minit. Saya biasa guna 1 minit. Bila ada sampai ke zone dan nak mencari dia punya peluang buy ataupun sell, saya guna time frame 1 minit. Inilah benda yang saya tengok. Dia break structure, dia lagi kuat. Maknanya dia ada 2-3 alasan. Satu, dia buat apa? Satu, dia buat dominant break. Dua, apa? Dia buat break resistant. Tiga, apa? Dia break structure. 3 benda dia dah buat kuat. Jadi bila kuat, maksudnya dia dah start nak buat break apa semua, dia dah buat structure baru. Buat structure baru, bila ada structure baru, kurang-kurang ada 5 structure ke macam tu, kan? Kita dah boleh dapat untung. Kalau tak ada 5 structure pun, kita ambil structure yang selamat 3. 1, 2, 3. A, B, C. Sebab kita tak tahu sama ada dia buat korektif ataupun dia buat motif. Motif 1, 2, 3, 4, 5. Korektif A, B, C je. Paling ringkas. Sebabnya kita ambil yang selamat. A, pecah structure. B, buat correction. Daripada B sampai C kita punya untung. Itu untung yang dalam kategori selamat. Okey. Ambil dekat sini. Sini sampai sini berapa biasanya kita nak pakai? Boleh juga ambil dalam 161%. Ini dah lama saya tak masuk ribu kan. 161%. Ini adalah 161%. Dekat sini. Ini adalah TP dia. TP minima. Tapi kalau risau, boleh guna cara lain. Kalau risau ini sebab ini maksimum lah ni. Walaupun dia nama dia minimum, tapi maksimum untuk structure. Dia ada 2 cara, sama ada pakai yang Fibo retracement ataupun yang ni. Maknanya kita kena ambil daripada bawah A, B, lepas tu dia punya pullback dekat sini C. Jadi TP dia inilah. Satu yang ni satu ni adalah 100%. 100%. Inilah satu. 100%. Maknanya bila dia buat A, B, C, ini adalah C. Yang ni adalah apa tu? Extra lah dia nak bagi. Ni dia bagi extra kan. Sampai sinilah extra. Tu ada yang selamat. Selamat dia paling-paling selamat adalah sini je sebenarnya. 100%. Ini 100% ni sebenarnya. Maknanya kalau dia buat A, B dan C, A tu berapa? Contoh A saya kira A tu berapa? 100% maksudnya ni A ni ke sini A, sini ke sini B, sini ke sini C. Jadi yang ni motif ni dia sama dia punya pip dia. Kita tengok apa? Kita ukur
sini sampai sini berapa? Ha? 288. Kita tengok atas. Satu. Sorry. Kita ambil daripada bawah. Kita ambil daripada bawah. Sebab kita ambil daripada adjustment kan. Sama kan? Sorry. Sama je. Maknanya yang saya pernah belajar, kalau dia buat A, B, C, yang ni motif dengan motif ni adalah lebih kurang sama. Kadang-kadang yang ni lagi panjang. Mana yang paling selamat ni kita ambil ukur ketinggian dia ni. Ketinggian dia. Tapi sebenarnya dalam bab ni yang saya cakap tu, tinggi dia adalah sama tu kalau kita ukur pakai ni. Maknanya kalau 28, 280, sini pun 280. Tapi kalau kita malas nak ukur macam tu, tariklah fibo yang ni dan TP dia adalah dekat sini. Satu ni. Bukan 1.61. Satu ni. Ini dah calculate. Dah di counting. Ini. Dah di counting dah. Fibo ni macam-macam guna tau. Ikut kita punya teknik. Ada yang guna fibo untuk elite wave. Macam saya. Jawapan dia tetap sama juga. Sama ada saya nak kira 100% sini. Sama dengan ni. Macam contoh ada orang ukur macam ni. Ada orang ukur macam ni. Dia tak ambil pakai ni. Dia cuma ambil. Dia ambil yang paling tinggi ni. Dia buat kotak. Maknanya kotak tu sama dengan ni lah. Betul tak? Tinggi ni. Lepas tu dia ambil ni. Dia tarik ni. Macam nak tarik? Lama. Saya buang dulu lah. Macam ni saya nak tarik ni. Saya pun dah lupa. Boleh dari sini. Cuba. Tutup besar kan. Macam ni. Video boleh. Alamak, macam mana aku ni nak gerak ni. Saya buang semua. Drawing. Control. Control lah pakai clone lah senang. Okey, saya clone lah contohnya. Clone pun tak nak gerak. Macam ni lah. Clone. Maknanya, sini dengan sini, kita nak dapatkan dia punya TP dia, bila dia buat penurunan, dia, ambil je. Yang last punya penurunan ni, kita kotakkan je. So, ngam tak? Contohnya tu lah. Kalau tak nak ukur kan, bisa main kotak-kotak kan. Maknanya dia impulsif, A dengan C dia punya panjang dia, peak dia adalah lebih kurang sama. Okey, tu je lah saya nak share. Susah pula okay, tak apa. Kita sama-sama belajar. Okey, yang ni bila kita dah tahu dia nak buat kenaikan, kalau ni dia tak sambung lagi penurunan, dia reject, dia teruskan kenaikan, makanya
Satu je saya target lah. Tuan dia tak tahulah. Saya targetnya buy saya TP dia dekat sini. Sama juga semalam saya ada buat saya buat sell. Semalam saya sell. Saya sell tapi saya floating. Saya floating sebabnya mungkin sampai dekat sini kita target dia akan turun pergi dekat V-wave zone ni, tapi dia naik lagi. Kita dah tahu dia nak pergi seterusnya adalah dekat area sini, sebab sini adalah resistance kan. Jadi bila sampai sini saya tak ada close lah, saya biar saya layer lagi, layer je lah, layer EMA dah sampai atas baru letak lot dia yang besar. Ni dia lot kecil je, layer lot kecil je. Atas dah maksimum, tak ada lagi dah, mungkin kita dah kira range dah. Range dia memang tak boleh pergi jauh kan. Jadi yang boleh pergi jauh kalau ada news macam ni. Kalau dia tak ada news, dia boleh tersekat sampai dia punya resistance yang terdekat. Resistance yang ni pula sebenarnya dia sama yang di resistance yang paling besar. Yang kita kategori besar iaitu H4. Nampak? Sama tak? H4 kan? Jadi tu pasal saya berani layer, dan mana TP dia yang paling selamat sini dia satu. Di yang high dia. Maksimum dia punya low. Tapi apa yang berlaku, dia pergi bawah lagi. Sampai bawah. Banyak dapat lah. Tapi saya tak ambil pun ni. Sebab ini adalah waktu dah tidur lah. Jadi saya ambil TP yang selamat adalah di sini je. Cukup. Jadi sini sampai sini pun, kalau kita ambil daripada atas sampai bawah, sebab kita layer kan. Dah ada 126 pip. Kena pula yang layer lagi. Jadi dekat situ dah banyak untung. Jadi bila kita tahu range, kita tahu bila dia nak turun balik, dan kita tahu dekat mana dia nak TP, itu je bendanya. Tahu range, tahu dekat mana nak layer, tahap mana, maksimum dia dekat mana kita boleh layer, dan kita tahu TP. Itu yang penting, TP, kita tahu TP. Jadi kalau macam saya, TP saya tetap di V-wave. Sama juga macam hari ni nanti, yang ni dia buat penurunan, dan kalau saya tengok dia dah berlemah. Macam contoh nak tahu lemah tak lemah, banyak sebenarnya faktor. Menggunakan indikator banyak kita boleh dapat info. Satu, info daripada ni. Ini adalah AO. Bila AO dia mengecil, ini maknanya volume dah makin kurang. Volume kurang. Bila dia besar baru dia start cari arah. Dia mencari arah lah. Jadi yang ni tak nampak besar sebab dia adalah dalam bentuk news. Dia macam contoh macam ni. Dia besar. Besar kan. Macam ni dia sideways, dia buat kecil balik. Jadi sekarang ni dia dah buat. Mungkin nanti kalau ini dia nak naik balik waktu petang ke, dia akan cuba buat kecil. Dia akan kecil dulu. Kecil dulu, baru dia ada berat dia dah macam oversold. Bila dah oversold, baru dia boleh. Macam contoh dekat sini, yang ni kat sini dia dah beritahu, lepas tu dia baru buat kenaikan daripada sini. Sebabnya kita tak boleh ambil buy daripada sini. Tak boleh ambil, yang saya selalu beritahu. Kita tak boleh ambil buy daripada apabila dia turun. Kita kena tunggu dia masuk dulu. Daripada oversold, masuk balik dalam kotak yang ni, baru kita boleh cari nanti buy. Kalau kita ambil daripada sini, maknanya dia ada lagi penurunan. Dia belum lagi berakhir. Sama juga macam ni, dia turun. Kita tak boleh juga ambil kat sini, kita tunggu dia masuk dulu. Naik dulu. Baru kita boleh start buy. Kita buy kat sini lah, katakan. Sini pun tak apa. Still boleh dapat. Dan kita target kita adalah di resistance yang hampiran. Ini adalah resistance. Dia pergi dekat sini juga, sama juga. Yang ni naik pun pergi sini juga. Sebab ini adalah pembukaan dia sebenarnya. Sama juga yang ni, dia naik, dia akan turun sini juga. Yang ni akan turun
sampai satu masa dia weak, dia akan pergi balik naik atas. Kita cuba perhatikan benda-benda macam ni, insyaAllah boleh buat duit. Dengan cara ni we naik je. Ni dah 3 tahun lah saya praktiskan benda ni. Dan kalau dia tak pergi, makanya kenalah sekali MC. Dia berhutang lah. Macam ni, ada tempat dia berhutang. Ada tak tempat yang dia tak pergi? Semua dia pergi. Majoriti. Sini, turun, dia naik balik. Sampai juga dekat sini. Bukan dia. Berhutang. Tempat dia hutang. Saya panggil sistem hutang. Sistem hutang. Okey. Contoh dekat sini. Sini ada hutang. Okey, saya tunjuk apa tu hutang. Saya masukkan hutang. Okey, sini. Ini adalah dia punya pembukaan. Okey, pembukaan. Dan bila dia turun, ini sikit sangat. Macam tak ni kan, macam tak syok kita kan. Kalau ikutkan memang dia aktif juga, tapi sebenarnya dia tak berapa cantik. Dia tak berapa cantik, dia akan pergi juga tempat tu. Maksudnya, dia tak pergi dalam, contohlah dalam hari yang sama, dia akan ambil masa 1 ke 2 minggu, dia akan pergi balik. Sikit lagi. Bila sikit lagi, nanti kejap lagi dia pergilah. Maksudnya, ini boleh pergi balik ni atas ni. Range tadi 1737 kan? Ni range 1737 yang tadi fundamental range tadi ya. Masuk range dia. Kemungkinan Itu adalah kemungkinan sebab saya punya sistem hutang juga. Itu saya punya sistem hutang lah. Itu semalam saya jumpa Cikgu Ben. Cikgu Ben pun ada juga sistem hutang dia. Dia ada cara dia, tapi dia guna nama hutang juga. Saya pun pakai nama hutang. Dia ada satu tempat dia belum pergi. Dia nak pergi tapi diganggu oleh news. News ganggu dia. Jadi tak sampai tempat tu. Tapi sampai satu hari nanti dia akan datang balik tempat tu sebab dia ada hutang di situ. Disebabkan news tu yang digagal. Jadi 1737 ni adalah seperti yang kita boleh lihat. Kalau dia melepasi 1700 ni, dia akan pergi lagi. Dia akan pergi 1737. Jadi kita akan lihatlah apa yang berlaku. Jadi hari ini banyak kita belajar dan kalau nak banyak lagi bersama kita nanti nak belajar fundamental, technical, berbagai-bagai jenis technical, berbagai jenis, macam saya lebih kepada study indicator macam saya study indicator. Nanti kita boleh jumpa di Banglo. Kita akan buat satu sesi pembelajaran soal jawab selama 24 jam. 24 jam di Banglo Melaka. Nanti kita akan buat pada bulan depan. Nanti kita akan bagi dia punya tarikh apa semualah. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita mohon undur diri dulu dan kita akan jumpa lagi esok hari lah. Segmen ada apa-apa nak cakap? Saya tak ada apa-apa nak cerita, tapi kalau ada soalan-soalan kita boleh jawab lah. Okey, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi mendengar. Kalau ada apa-apa kesalahan, kami mohon maaf. Tadi kita tengah menunggu lama je. Ramai yang tunggu lama, kita mohon maaf lah sebab kita pun baru nak start menggunakan benda ni dan kita akan cuba guna ni dalam jangka masa yang panjang. Sebab ni kita dah berbayar. Relax. Okey ya? Okey. Kita sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Have a great day. Bye-bye.